Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam pelajaran ke-28 Masjid Destinasiku. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, so di hadapan anda dipaparkan beberapa kempen gambar masjid. Siapa tahu? Okey, saya nak perkenalkanlah. Okey, dalam beberapa hadis Muslim dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah suruh kita kita sunat pergi bermusafir ke 3 masjid. Apa itu 3 masjid? Yang pertama adalah Masjidil Haram yang berada di kota Mekah itu, di Mekah yang mana Kaabah. Kita semua beribadah menghadap ke berkiblatkan Kaabah. Okey, seterusnya Masjid Nabawi, tempat terdapatnya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ni kubah hijau ni, kat bawah tu adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, yang mana Masjid Aqsa adalah masjid kiblat pertama bagi umat Islam selama 16 bulan, yang mana di negara Palestin yang sedang bergolak, di mana kebanyakan negara yang telah dijajah oleh Yahudi Israel yang melakukan kezaliman dan pembunuhan terhadap umat Islam. Ini yang kita kena sama-sama. Patut kita kena menyokong solidarity bersama rakyat Palestin lah. Ya, itu secara ringkas lah. Kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan masjid. Masjid ni adalah berasal dari perkataan bahasa Arab sajadah. Tempat kita sujud. Okey, dari segi istilah, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Okey, kalau kita orang Islam di masjid, kalau orang Kristian di gereja, dan juga kalau orang Yahudi lah, dia ada kuil atau sinagog dia lah. Okey, seterusnya dalil nakli, yang mana firman Ta'ala, auzubillahi minasyaitanirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita lihat sama-sama dalil nakli, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah as-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjidah falyarqa rak'ataini qabla an yujlis. Mana daripada Abu Qatadah yang Aslami, sebab bersabda, jika seorang kamu masuk masjid, hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu riwayat Imam Bukhari. Okey, adab di masjid. Dilihat adab masuk. Yang pertama, sunat membaca doa. Allah maftahli abwaba rahmatik. Allah maftahli abwaba rahmatik. Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Baca selawat ketika nampak masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mendahului kaki kanan. Tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah. Tengok tengah musim durian, bawa makan durian pula. Makan durian kan, mengganggulah orang yang tak mampu dan sebagainya. Okey, adab di masjid. Yang pertama, adab berada dalam masjid. Pertama, menunaikan solat tahiyatul masjid. Solat 2 rakaat yang Nabi katalah. Seterusnya, niat beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Duduk dengan tertib menghadap arah kiblat. Menjaga ketenteraman masjid. Ni dalam masjid, main handphone, dengar ringtone sebagainya tak boleh. Berzikir, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu dan bersalawat. Memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Adab di masjid lagi, adab keluar masjid. Allah tadi, Allah maftahli abwaba rahmatik. Kalau nak keluar, Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Saya ulang balik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, berikanlah kelebihan kepadaku. Memulakan langkah dengan kaki kiri. Keluar, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam dan berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Okay, adab semasa di dalam masjid atau surau. Menunaikan solat tahiyatul masjid, lafaz niat iktikaf, duduk menghadap kiblat, sentiasa mengingati Allah, menunaikan solat, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah, berdoa dan sebagainya. Tidak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Ni masjid lah. Okay, ada takwa dan sebagainya. Okay, hikmah kita beradab di masjid. Yang pertama, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid, kerana semua orang jaga adab masing-masing.
Okey, yang kedua merasai ketenangan jiwa ketika berada dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh jiwa, sepenuh hati beribadat kepada Allah. Mengeratkan persaudaraan. Itu dah ada adab masjid. Okey, seterusnya. Dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tentram. Memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Yang mana masjid digunakan untuk kepentingan umat Islam. Kalau kita lihat sirah Nabi SAW, perkara pertama yang Nabi buat setelah berhijrah ke kota Madinah, yang pertama Nabi mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarkan antara muhajirin dan juga ansar. Kembali kepada ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, baginda membina dan memakmurkan masjid di mana sahaja baginda berada. Kita lihat apa pun kita dengan masjid. Cara mengimarahkan masjid atau menghidupkan masjid. Melakukan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Tempat belajar, baca Quran, tafsir, berzikir, beriktikaf. Mewujudkan bilik bagi musafir ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan juga riyadhah. Fungsi surau masjid ada. Okay, so sebagai pendalian kita dah belajar, kita dah faham, kita dah tahu. So saya nak minta pelajar buat dalam buku tulis. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan masjid? Apa dia? Yang kedua, dalil nakli yang berkaitan dengan adab masjid. Ambil satu, dia ada dua kan? Okay. Yang ketiga, jelaskan dua adab ketika masuk, dua adab ketika keluar, dua adab ketika berada masjid. Okay. Kemudian terangkan dua hikmah Islam meletakkan adab ketika beradab di masjid. Okay, dah buat tu sila tuliskan, salin dalam buku latihan. Terima kasih semua. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian. Terima